sekali lagi kita dapat bersama-sama meneruskan lagi perbincangan kita dalam surah Al-Insan, surah yang berkaitan dengan manusia. Jadi kita sebagai manusia ni tuan-tuan, jangan lupalah untuk kita memahami surah ini dengan sebaik mungkin, sebab ia menceritakan tentang manusia itu sendiri, apakah peranan dia, apakah kesudahan dia, bagaimana dia diciptakan dan sebagainya. Sebab itu bila kita renung perkara ini tuan-tuan, kita kena lihat, kita kena sedar, kita ni daripada mana asalnya? Daripada tak pernah disebut, tak ada. Tiba-tiba Allah adakan kita, alhamdulillah. Kita disebut, kita dikenali oleh penduduk langit, penduduk bumi yang asalnya kita tak pernah dikenali, macam ayat yang pertama surah Al-Insan. Jadi di sini mengundang syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bila mana kita berada di atas dunia ini, kita fikir pula, kita muhasabah diri kita, mengapa kita diciptakan oleh Allah sebagai insan, sebagai manusia ni? Mengapa kita diciptakan oleh Allah? Afahasibtum annama khalaqnakum abatha. Allah Ta'ala menyatakan, apakah kamu menyangka, kamu mengira bahawa kamu diciptakan secara sia-sia? Sedangkan tidak. Kita ada peranan sebagai manusia yang diberi akal fikiran, yang diberi kekuatan untuk menilai yang mana baik, yang mana buruk. Maka pada ketika itu kita diperintahkan untuk benar-benar menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Dhariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka itu mengabdikan diri kepadaku, ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan muhasabah kita yang ketiga tuan-tuan, sebagai manusia, sebagai al-insan ini, ke mana kita selepas ini? Selepas kita hidup di atas dunia tuan-tuan, kita tidak akan menongkat langit. Manusia dia hidup sampai satu ketika, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Allah Ta'ala telah menegaskan, dan perkara ini memang satu hakikat yang tak dapat dinafikan oleh sesiapa. Saban hari kita melihat kematian, sama ada kematian itu berlaku di kalangan sahabat handai kita, jiran tetangga kita, waris kita, atau siapa juga, orang yang dekat, orang yang jauh, tetapi yang pastinya kematian itu pasti akan berlaku. Jadi kemana kita sesudah itu? Sebagai al-insan, sebagai manusia ini, kemana kita nak pergi? Kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Bagaimana pembalasan kita? Maka di sinilah perlunya muhasabah demi muhasabah untuk kita memastikan supaya kita mengikut jalan yang Allah sebut, inna hadainahu sabil. Ayat yang ketiga, kami yang bagi jalan yang lurus, imma syakiran wa imma kafura. Sama ada mereka itu bersyukur ataupun wal'iyazbillah mereka itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat 4 diceritakan bagaimana golongan kufur itu sudah disediakan kepada mereka azab api neraka, dibelenggu, diikat dan sebagainya. Dan ayat yang kelima yang telah kita bincangkan sedikit pada seri yang lalu, dan insya-Allah kita nak sambung lagi ayat kelima pada kali ini, iaitu bila mana Allah sebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya orang yang membuat kebajikan, berbakti, sangat taat, dia akan meminum daripada piala ataupun bekas yang berisi minuman yang campurannya adalah air kafur. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, dalam tafsir Al-Qurtubi menyatakan tentang bagaimana bila Allah Ta'ala sebut innal abrar, sesungguhnya golongan abrar. Siapa itu golongan abrar? Adalah disebut dalam tafsir Al-Qurtubi ahlu sidqi, iaitu golongan yang benar. Golongan yang benar, iaitu mereka yang melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah perintah maka buat. Jadi tuan-tuan, yang diriwayatkan daripada Ibn Umar, sebagaimana dinukilkan juga oleh Imam Al-Qurtubi, bahawa Rasulullah SAW bersabda, innama sammahumullah jalla thana'u al-abrar li'annahum barru al-aba wal-abna kama anna liwalidika alaika haqqa kadzalika liwaladik alaika haqqa. Jadi mereka itu dinamakan Allah Subhanahu wa taala sebagai golongan abrar, golongan al-abrar, daripada perkataan al-bir, iaitu yang berbuat kebaikan, al-birru buat kebaikan, al-abrar iaitu golongan yang jamak,
jamak kataan al-abrar itu merujukkan golongan yang banyak membuat kebajikan ataupun kebaikan. Jadi golongan abrar itu Allah Ta'ala namakan mereka sebagai abrar kerana mereka banyak buat baik terhadap ayah-ayah mereka, ibu bapa mereka dan juga anak-anak mereka. Sebagaimana bagi ibu bapa kamu ada hak ke atas kamu, begitu juga anak-anak kamu ada hak ke atas kamu. Bila mana kamu buat kebaikan, maka kamu digelar disebut sebagai al-abrar. Berkata Al-Qatadah, al-abrar itu mereka yang yu'adduna haqqallah wa yufuna bin nudhur. Golongan abrar adalah golongan yang menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala dan mereka menunaikan nazar-nazar, janji-janji yang telah dijanjikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebut juga dalam hadis, dikatakan yang dinukilkan juga oleh Imam Al-Qurtubi, al-abrar alladzina la yu'dhuna ahada, iaitu golongan abrar itu golongan yang tidak menyakiti sesiapa pun juga. Itu golongan abrar. Dalam tafsir Al-Wasit oleh Syekh Tantawi menyatakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyediakan bagi orang yang beriman yang benar, orang yang berpaksikan kepada kebenaran, iaitu kebaikan-kebaikan yang banyak. Maka mereka itulah yang digelar sebagai innal abrar, iaitu golongan yang baik tadi, yang buat kebajikan itu. Yang al-abrar itu ditarifkan oleh Imam At-Tantawi, Syekh Tantawi, beliau menyatakan wa huwal insan al-muti'u lillahi ta'ala ta'atan tamman wal musari'u fi fi'lil khair wasyakiru lillahi ta'ala ala ni'amih, iaitu orang abrar ini asal perkataan juga merujuk pada bar alif ra, alif rabar, itu orang yang buat kebajikan. Dia merujuk kepada al-insan, manusia al-muti'u lillah, yang taat kepada Allah Ta'ala dengan ketaatan yang sempurna, buat taat yang terbaik, wal musari'u fi fi'lil khair, dan orang yang bersegera dalam melakukan perkara-perkara kebaikan, wasyakiru lillahi ta'ala, dan orang itu juga al-abrar ni juga orang golongan yang apa, yang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ala ni'amihi, di atas segala kenikmatan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini golongan abrar. Sebab tu kalau kita tengok dalam kitab hikam juga banyak menyebut tentang al-abrar. Dia ada tahap-tahap dia, golongan abrar, golongan muqarrabin. Sebab golongan abrar ni antara lain mereka itu melakukan ibadat untuk mendapat nikmat Allah, untuk mendapat syurga Allah. Tak salahnya. Sebab kadang-kadang orang kata, oh tak ikhlas ke nak buat sesuatu kerana kebenaran? Tuan-tuan, kerana sesuatu yang dijanjikan oleh Allah itu tidak ada masalah. Dia masih lagi masuk dalam perkara ikhlas. Itu golongan maqam al-abrar. Al-abrar ni dia buat sesuatu kerana nak mendapat janji Allah Ta'ala. Jadi dia masih lagi dimasuk dalam kategori ikhlas. Kerana dia buat sesuatu bukan riak, bukan kerana manusia, tapi nak dapat janji Allah, hatta syurga sekalipun, maka tidak ada masalah. Masih lagi termasuk dalam golongan ikhlas. Itu disebut sebagai al-abrar. Tetapi golongan al-muqarrabun dia lebih tinggi daripada itu lagi. Maknanya ini dalam ta'rifan tasawuf lah. Dalam ilmu tasawuf dibincangkan tentang perkara ini. Golongan muqarrabin ini, golongan muqarrabun, golongan yang paling hampir, iaitu mereka mengatasi al-abrar, iaitu dalam keadaan mereka itu membuat sesuatu itu bukan kerana syurga, bukan kerana neraka, tetapi kerana hubbun lillah, kerana kecintaan sesungguhnya kepada Allah. Hatta dikatakan kalau tak ada syurga, tak ada neraka pun, mereka tetap menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala kerana cinta mereka kepada para pencipta, kepada pencipta, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya beza al-muqarrabun dan juga al-abrar sebagaimana yang dibincangkan dalam ilmu tasawuf. Namun begitu, kedua-duanya adalah termasuk dalam golongan yang baik, yang beramal kebajikan. Dan kebanyakan manusia mungkin kita boleh sebut sebagai golongan yang beriman yang paling banyak di kalangan al-abrar. Itu golongan yang paling banyak di kalangan manusia. Jadi golongan abrar ni, apa kata Allah? Innal abrar yashrabuna min ka'sin, mereka itu akan minum min ka'sin. Ka'sin ni mana diterjemahkan, kalau tengok terjemahan disebut piala, ataupun dia satu bekas, fihi syarab, ina fihi syarab, dia satu bekas yang padanya ada minuman. Dan berkata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, maksudnya adalah minuman yang mengandungi arak. Arak
di dalam syurga. Beza tak? Jangan kita bayangkan arak di dunia ni. Sebab memang di syurga ni orang beriman akan dapat menikmati arak, tapi arak itu tidak memabukkan, bahkan arak itu dapat dinikmati dengan nikmat yang sangat-sangat sedap, sangat lazat. Jadi atas dunia jangan minum arak. Allah bagi ujian dia, jangan minum arak, nak minum sudah di akhirat. Orang beriman minum di arak di akhirat. Jadi bila sebut ka'sin itu, ia merujuk kepada, kata Ibn Abbas, adalah bekas yang mengandung minuman, dan biasanya minuman yang dimaksudkan adalah arak. Dan dikatakan juga bahawa kalaulah al-ka'su itu, maksud al-ka'su min ka'sin, ka'su itu juga diterjemah sebagai gelas, bekas dalam bahasa Arab. Bila sebut ka'sun saja, memang dia ada, bukan bekas saja, bukan gelas saja atau cawan saja, bukan, dia gelas yang ada padanya minuman. Sekiranya ada bekas yang tidak ada minuman, maka dia tidak dinamakan ka'sun, tak dinamakan ka's. Itu kita nak faham sikitlah bahasa Arab. Maka dengan sebab itu, dalam ayat ini, dalam tafsir Al-Wasit menyatakan, huwal ina, al-ka'su tu huwal ina alladhi tudah fihi al-khamru wala yusamma bihadzal ism illa idza kanat al-kham bidakhilihi. Dan ia, al-ka'su itu merujuk kepada bekas yang padanya diletakkan minuman arak, dan tidak dinamakan dengan nama al-ka'su sekiranya tidak ada arak di dalamnya. Dan disebut juga, mungkin juga disebut arak itu, disebut ka'sun itu merujuk kepada, bukan disebut tentang gelas, tetapi dia dalam kaedah kita sebut sebagai lawannya sebagai majaz, sebagai majaz, nak sebut sesuatu yang ada di dalamnya, tapi sebut bekasnya, ataupun disebut alaqah mahalliyah, tuan-tuan. Itu dalam bahasa Arab sekali, dalam balaghahnya. Tapi apapun yang disebut juga, Allah Ta'ala sebut apa? Kana mizajuha. Jadi dalam gelas itu ada arak yang lazat ni, arak dalam syurga Allah Ta'ala ni. Kana mizajuha, campurannya kafura. Jadi di situ menunjuk kepada kita, kana mizajuha adalah, dia punya campurannya adalah kafura. Jadi kafura itu yang kita sebut sebagai kafur. Kafur ini adalah, macam kita sebut juga pada seri yang lalu, dia merupakan nama bagi satu cecair yang wangiannya sangat-sangat indah. Dia warna dia putih, dan bila mana jiwa atau manusia, bila bau dia terasa teringin untuk mendapatkan perkara tersebut. Namun berkata juga Ibn Abbas, beliau menyatakan kafuro juga merujuk kepada nama mata air dalam syurga. Nama mata air dalam syurga, yuqalu lahu ainul kafur. Dalam syurga tu satu mata air, nama dia ainul kafur, mata air kafur. Dan bila mana dicampurkan air dan gelas tadi, campur dengan kafur, jadilah dia kafura. Tuan-tuan, dan berkata Sa'id daripada Qatadah, bila mana ia dicampur dengan kafur, maka dia punya wangiannya itu lebih wangi lagi daripada kasturi. Berkata Ikrimah, mizajuha, campurannya itu merujuk kepada rasanya, nikmatnya. Dan dikatakan qila, sebagaimana yang dinukilkan dalam tafsir At-Tabari Al-Qurtubi, dia menyatakan innamal kafur fi rihiha la fi ta'miha. Kafur itu adalah merujuk kepada bauannya, bukan pada rasanya. Bukan pada rasa, tapi kepada bau dia. Sedap bau dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan juga aradakal kafur, yang maksud seperti kafur itu maknanya adalah merujuk kepada putihnya warnanya, dan juga kepada wangiannya, bau dia yang sangat-sangat indah, dan juga merujuk kepada burdihi, iaitu kesejukannya, sejuk maknanya. Sedap yang katakan. Kerana dikatakan bahawa kafur itu tidak diminum. Kafur itu dia bukanlah sebahagian minuman, tetapi dia merujuk kepada sesuatu yang mengeluarkan bau yang begitu indah, sperma kasturi dan sebagainya. Dan berkata Muqatil pula, bila sebut kafur di sini bukan merujuk kepada kafur dunia, bukan dipahami hak kafur baru di dunia ada, bukan, tetapi Allah Subhanahu wa taala menamakan sedemikian supaya kadang-kadang bila orang Arab dia mengetahui perkara itu, dia nak cari, jadi nak bagi tahu lebih dekat dengan hati, dengan jiwa mereka, yang mana supaya dapat memahami apa
apakah situasi suasana yang akan dapat dinikmati oleh orang yang beriman di akhirat kelak. Maka pada ketika itu mereka akan berlumba-lumba untuk mendapatkan nikmat yang disediakan oleh Allah. Jadi orang yang beriman dalam ayat ni nak menyatakan kepada kita, ayat kelima ni, orang yang beriman yang benar-benar berada di jalan kebenaran, mereka itu ikhlas sungguh-sungguh kepada Allah Ta'ala dengan ketaatan, dengan ibadat, dengan kesyukuran pada Allah, maka Allah Ta'ala akan mengurniakan kepada mereka dengan menjadikan bagi mereka di hari kiamat esok neraka yang tinggi bagi mereka. Mereka dapat menikmati minuman-minuman daripada arak, dan arak ni pula yang sedap ni dicampur pula dengan kafur, yang mana kafur ini bau dia itu dapat menyegarkan minda, jiwa, dan pada ketika itu yang dia bauannya pula sangat-sangat wangi, dia punya bentuk dia pula sungguh-sungguh cantik. Dan inilah Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan atau memberikan gambaran ini supaya nak menggalakkan orang yang berakal ini untuk mereka itu mencari kenikmatan di akhirat yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kata Ibn Abbas juga, setiap sesuatu yang disebut dalam Quran yang ada dalam syurga dan menamakan sesuatu, bukanlah ia sama sebenar-benarnya macam ada di dunia, melainkan sama pada namanya sahaja, tetapi hakikatnya, kenikmatannya berbeza kerana ia lebih indah, lebih cantik, lebih menarik, lebih diingini oleh sesiapa saja. Mudah-mudahan tuan-tuan kita mendapat anugerah Allah Subhanahu Wa Taala ini. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.